Allah, 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 ya Allah. Alhamdulillah kita mengenai Allah SWT. Kepada Allah SWT atas punyaan nikmat Allah SWT pada hari ini kita sama dapat melakukan solat asar seluruh jemaah. Jadi sebenarnya ramai lagi yang layak di atas ni. Mana-mana ustaz-ustaz. Taat kita sama belajar insya-Allah. Di tuan-tuan dikali Allah SWT. Ya Allah SWT telah letakkan dan saya dan tuan-tuan dalam agama. Sejauh mana kita dapat taat kepada Allah, ikut percaya kepada Nabi SAW, maka kita jaya. Allah SWT di Maha Adil. Allah SWT tidak letak kejayaan kita dalam pangkat darjat. Allah SWT tidak letakkan kejayaan kita dalam pangkat darjat. Kalau Allah SWT letakkan kejayaan kita dalam kerajaan, maka Namrudlah berjaya. Kalau Allah SWT letakkan kita dalam pangkat kerajaan ni, maka Fir'aunlah berjaya. Allah SWT letakkan kejayaan kita dalam keadaan semua orang dapat usahakan, iaitu dalam iman. Tidak letakkan dalam kekayaan kita. Kalau orang yang berkaya, maka dia dah berjaya. Tidak. Kalau orang yang ada harta, maka dia berjaya. Tidak. Kalau ada kerajaan, dia pun berjaya. Tidak. Contoh yang lepas Allah SWT telah tunjukkan macam mana keadaan orang yang berharta. Qarun ada harta, sangat banyak harta dia, sehingga kan keadaan dia mati pun dengan Allah Ta'ala tenggelamkan dia dengan harta-harta di sini. Maka dia pun tidak berjaya insya Allah SWT. Hanyalah orang yang buat agama dan kehidupan dia, dia lah berjaya insya Allah SWT. Maka inilah syarat utama yang Allah SWT jadikan pada kita hari ini. Allah SWT hantar kita dalam dunia selama 60-70 tahun untuk kita usahakan bagaimana kita dalam hati kita iman, yakin kita betul pada Allah SWT. Allah SWT atas maksud ni Allah telah hantar Nabi demi Nabi untuk usahakan atas hati-hati manusia ni, supaya dalam hati manusia ni hanya ada Allah. Allah SWT tahu Fir'aun ini tidak akan beriman pada Allah, tapi Allah telah hantar Musa AS untuk ajak, untuk dakwah Fir'aun. Musa AS satu orang Nabi yang mana Allah tahu untuk dakwah Fir'aun. Tapi tuan-tuan, jika Allah SWT ni dakwah yang benar, yang dimaksudkan sebenarnya adalah dakwah bagaimana dalam hati kita sendiri hanya ada Allah SWT. Bukan dakwah kita ni untuk semata-mata kita usahakan atas orang lain, tapi orang lain sebagai satu medium perantaraan bagaimana dalam diri kita hanya ada Allah SWT. Allah SWT telah hantar Nabi Musa kepada Fir'aun, dan Allah SWT telah bersama-sama dengan perintah Allah SWT tu ada bantuan Allah SWT. Jadi kita dengar kisah Fir'aun dan Allah, bagaimana Allah SWT hantar dia. Allah SWT telah panggil dia untuk kenalkan siapa Allah. Kita pergi ke Sina kan, Allah tanya dia, apa yang ada di belakang kamu wahai Musa? Dia kata bahawa di pertengahan dia ada tongkat yang mana digunakan untuk bagi sekian-sekian manfaat pada diri dia. Tapi Allah SWT telah perintahkan Musa AS untuk lemparkan tongkat dia. Sehingga bila lempar, yang mana tongkat yang dirasakan yang dia dapat bagi kejayaan pada diri dia, bagi manfaat pada tongkat yang sama tu, tukar oleh Allah SWT jadi ular. Yang mana ular ni pada pandangan mata dia bagi mudarat pada diri dia. Itu dia pada hari ini tuan-tuan Allah SWT. Manfaat mudarat datang daripada Allah. Apa yang kita pegang tu boleh dapat manfaat, apa yang kita pegang tu datang mudarat. Tetapi mudarat yang hakiki adalah daripada Allah SWT. Dan kisah ni Allah SWT nak beritahu bahawasanya yang benar bagi manfaat, bagi mudarat pada Musa AS adalah Allah SWT. Maka Allah SWT telah perintah kepada Musa, kamu tangkap ular tu. Nabi Musa pun takut, dalam keadaan dia takut pun Allah SWT perintahkan dia, wahai Musa kau tangkap. Maka dia tak tangkap. Dia tangkap pada ekor dia. Allah Ta'ala beritahu tangkap pada kepala. Maka dia telah tangkap. Maka dengan kuasa Allah SWT, ular yang tadi bertukar di tongkat dia tadi. Makinlah tuan-tuan berikan Allah SWT. Maka Allah SWT tanya dia balik, wahai Musa, apa yang ada dalam kamu?
Maka Allah beritahu hanya Allah yang Rasul. Hanya Allah SWT yang tahu. Ini tuan-tuan milik Allah SWT. Allah SWT nak kita usahakan bagaimana dalam diri kita hari ini 67 tahun hanya ada Allah SWT. Maka Allah SWT telah bukan setakat itu saja yang mengajar tentang tauhid, mengajar tentang mengenali Allah adalah Allah SWT sendiri. Tidak ada orang yang lebih mengenal Allah melainkan Allah. Dan itu muridnya adalah Nabi. Jadi kalau kita tanya siapa Mu'anahimi saja yang kenal siapa diri dia. Dia belajar dengan Mu'anahimi. Itu pun tuan-tuan milik Allah SWT. Allah SWT perintahkan Musa AS untuk pergi dakwah. Pergi dakwah Fir'aun. Dengan asbab perantaraan dakwah hari itu, maka itulah kerja sebenar Nabi Musa AS. Maka itu kerja dia untuk bawakan yakin benar-benar kepada Allah SWT. Maka bila jumpa dengan Fir'aun, bersama-sama dia ni ada tongkat. Tapi di hadapan Musa AS ada berpuluh ribu ahli sihir Fir'aun. Maka apa yang berlaku? Jadi apa yang berlaku tuan-tuan oleh Allah SWT? Dan ini ditunggu perintah Allah SWT. Bersama-sama ada bantuan Allah SWT. Bila mana tentera Fir'aun dilemparkan tali dia, maka telah bertukar jadi ular. Maka Nabi Musa pun telah lempar dia punya tongkat, maka tongkat tadi telah makan semua ular-ular tadi. Jadi ini telah menyebabkan tentera Fir'aun, menyebabkan ahli sihir Fir'aun ni yakin bahawa ini adalah bukan sihir Nabi Musa, bahkan inilah bantuan Allah SWT. Maka semua telah beriman pada Allah SWT. Dipendekkan kisah ni, Fir'aun dan Tuhan dikejar. Kejar Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Bersama dengan Bani Israel di hadapan Nabi Musa bersama dengan Bani Israel ada laut. Di kiri dan kanan dia ada bukit. Di belakang dia ada Fir'aun dengan tentera dia. Tuan-tuan milik Allah SWT, da'i ini tidak terkesan. Da'i disebabkan hari-hari dia buat dakwah, hari-hari dia yakin bahawa Allah Maha Kuasa, Maha ada kuasa, Allah yang bagi manfaat, Allah bagi mudarat, yang keluarkan segala masalah adalah Allah. Maka dalam hati dia benar-benar ada Allah SWT. Maka bersama-sama ni dia faham ada bantuan Allah SWT. Tetapi apa yang berlaku, Bani Israel ni tak buat dakwah. Bani Israel tak buat dakwah. Tapi iman dia bukan iman dakwah. Maka dia terkesan dengan keadaan, dia terkesan dengan suasana. Jadi apa dia lihat, depan dia ada kebinasaan, di kiri dan kanan ni tidak ada jalan keluar, di belakang dikejar. Maka dia kata, innala tudrakun, matilah kita. Maka Nabi Musa SAW tidak kata Allah SWT bersama-sama dengan dia. Tuan-tuan mereka Allah SWT, apa yang telah berlaku pada Nabi Musa SAW waktu dia dengan Allah SWT berkhawat, dia telah yakin dengan Allah, dia telah dapat sifat-sifat Allah, dia telah bersama dengan Fir'aun, maka telah dapat bantuan Allah kat situ. Dia telah tengok bahawasanya tongkat dia ni boleh jadi ular. Dia ada faham ni, dia ada kefahaman ni. Tetapi bila sampai di hadapan laut, dia tak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa. Bahkan dengan segala logik akal, tuan-tuan dekat Allah SWT, ular tadi tu, tongkat yang dia pegang tu, kalau dia tukarkan jadi ular, dia lempar, maka dengan sebatang tongkat dia saja cukup untuk telan Fir'aun dengan tentera dia. Tapi dia tidak. Dia tunggu perintah Allah SWT. Bila mana perintah Allah SWT datang, Allah SWT beritahu bahawa ini tuan-tuan Allah SWT, agama dia bukan dengan logik. Agama dia bukan dengan logik. Boleh juga guna tongkat itu untuk ketuk pada Fir'aun bersama dengan tentera dia, tapi tak. Allah SWT telah perintahkan Musa AS untuk ketuk laut. Bila mana ketuk laut, apa yang berlaku? Laut terbelah lepas laluan. Nabi Musa pun tidak sangka benda ni. Dan asbab perkara itulah Nabi Musa tambah yakin pada Allah SWT. Ya Allah. Maka telah keluar mereka daripada kesusahan, bersama dengan Bani Israel. Dia telah perlu diselamatkan. Itu juga Fir'aun, Allah Ta'ala telah tenggelamkan dengan dalam keadaan laut. Ini tuan-tuan mereka Allah SWT. Bila da'i, dia buat kerja agama, maka bantuan datang daripada Allah SWT adalah bantuan dari gaib.
Allah datangkan bantuan seluruh alam ni, datang bantu untuk dia. Macam mana kisah Nabi Ibrahim AS, Allah SWT bantu dia bersama dengan dia sendiri, melawan dengan Namrud laknatullah, satu seluruh dunia nak lawan dengan dia, bahkan dia seorang diri. Jadi Allah SWT telah kisahkan kisah Nabi Ibrahim ni untuk lihat betapa besarnya dengan usaha dakwah ni Allah SWT bantu. Bantuan Allah bersama dengan usaha dakwah. Bila mana Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Allah SWT, dilemparkan oleh Namrud laknatullah alaih untuk masuk ke dalam api, maka telah datang malaikat untuk datang bantu dia kan. Maka malaikat telah tawarkan diri untuk bantu Nabi Ibrahim AS. Tapi Nabi Ibrahim cukup dengan bantuan Allah SWT. Maka sebelum sempat sahaja Nabi Ibrahim masuk dalam api, Allah SWT telah datangkan perintah Allah untuk sedutkan api itu. Kalau sekiranya ulama kita beritahu Allah SWT tak beritahu sejahtera untuk Nabi Ibrahim, maka nescaya Nabi Ibrahim duduk dalam api itu dalam keadaan sejuk, membeku. Allah SWT Maha Kuasa. Allah Ta'ala menjadikan api untuk bakar Nabi Ibrahim. Allah SWT menjadikan api untuk bakar kayu-kayan. Tapi dalam masa sama Allah Ta'ala tukarkan sifat api ini kepada dua sifat. Sifat membakar ada pada api, dan sifat yang sama bagi kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim AS. Tidak ada satu urat benang pun pada badan Nabi Ibrahim terbakar sebab api itu. Sedangkan orang yang berada di keliling Nabi Ibrahim berada keadaan kepanasan. Inilah tuan-tuan mereka Allah SWT. Apabila hari ini umat hari ini dibangun di bawah usaha agama, bersama-sama kita tidak ada Nabi lagi, tetapi bersama-sama kita ada kerja Nabi. Janji Allah SWT bukan pada Nabi, tapi pada kerja Nabi. Bila mana satu orang dia buat kerja Nabi, dibangun buat kerja Nabi, maka bantuan Allah SWT datang pada dia. Bagaimana kisah sahabat masa kisah satu sahabat, kisah Al-Hadrami maka bersama dia tentera, dia nak melintasi lautan. Tidak ada Nabi bersama dengan dia, tapi bila mana dia yakin betul dengan Allah SWT, maka dia bersama tentera dia, bersama kuda dia sekalipun, telah melintasi lautan dalam keadaan laut tu membeku sebagaimana jalan. Tidak ada satu tapak kuda mereka pun yang basah. Bagaimana kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang lari untuk menyelamatkan iman dia. Dia keluar untuk selamatkan iman dia, bukan keluar untuk selamatkan iman orang lain, bahkan nak selamatkan diri dia daripada raja yang zalim. Apa yang berlaku, telah lari masuk dalam gua, telah ditidurkan oleh Allah SWT selama 309 tahun, 310 tahun. Tidak ada makan selama tu. Mereka hidupkan yang tidur. Dan Allah SWT nak beritahu bahawa bukan makanan yang bagi kenyang, bukan minuman yang hilang dahaga, tapi yang bagi kenyang, yang bagi hilang dahaga adalah Allah. Pemeliharaan yang sebenarnya adalah datang daripada Allah. Mereka tidur, dia tidur dalam keadaan, lama kita beritahu matahari sekiranya naik, maka matahari itu tepat terpancar pada muka-muka mereka. Tetapi Allah ikram dia, Allah Ta'ala naikkan matahari, maka matahari itu condong sebelah kiri. Bila matahari itu nak turun, matahari itu akan condong balik sebelah kanan. Bukan untuk satu hari, tuan-tuan. Sedangkan Allah SWT beritahu matahari ini bergerak di atas paksi dia, dan inilah yang akan bergerak sehingga di kiamat. Tetapi untuk da'i, tuan-tuan mereka Allah SWT, untuk orang yang lari untuk selamatkan iman dia, matahari yang naik pun Allah ubahkan dia punya kedudukan dia. Naik, turun sebelah kiri, condong sebelah kiri, maka nak turun condong sebelah kanan. Bukan untuk satu hari, bukan untuk 2 hari, tuan. Untuk 309 tahun, 310 tahun. Apa kata satu orang yang mana dia keluar untuk selamatkan iman dia, dan selamatkan iman seluruh umat, maka lebih daripada itu Allah Ta'ala beriman. Jadi inilah tuan-tuan mereka Allah SWT. Ini sebab manusia dia tinggalkan usaha agama, maka kehinaan datang daripada dia. Satu kerajaan 800 tahun, kerajaan Andalus 800 tahun, bila mana tinggalkan usaha agama, tinggalkan dakwah, maka kerajaan Islam yang 800 tahun tu dengan sekelip mata boleh hilang. Tapi kerajaan yang Nabi SAW bina selama 23 tahun saja, dengan asbab usaha agama, dengan asbab iman yakin benar pada Allah, Allah Ta'ala bantu mereka dengan bantuan Allah SWT sendiri. Kerajaan Rom dan Parsi yang naik 500 tahun pun jatuh dalam masa sekelip mata. Inilah tuan-tuan mereka Allah SWT. Nabi-Nabi Allah Ta'ala hantar untuk bawa manusia untuk beriman pada Allah, untuk yakin sebenarnya bagaimana Nabi SAW telah usahakan sahabat. Bila mana tangan-tangan mereka ni angkat saja, maka Allah Ta'ala telah datangkan bantuan semua tangan mereka turun. Hanya tuan-tuan mereka Allah SWT, bila mana masjid-masjid, rumah-rumah Allah SWT penuh, maka Allah Ta'ala akan datangkan bantuan dia. Jadi bila mana hari ini kita bangun buat usaha agama,
maka bantuan Allah Ta'ala pun sama-sama dengan kita. Jadi ini syukurlah pada tuan-tuan, pada Allah SWT tuan-tuan, hari ini kita Allah Ta'ala bagi kita sedikit kefahaman untuk kita ajak manusia kepada Allah SWT. Satu orang yang mana ajak manusia untuk buat kebaikan, seluruh amalan kebaikan itu orang yang buat tu dapat pada diri dia. Satu orang yang mengajak satu orang lain untuk buat keburukan, seluruh keburukan yang dibuat itu akan datang pada diri dia juga. Jadi kita boleh pilih. Allah SWT telah buat dua jalan, untuk masuk syurga Allah, untuk masuk neraka Allah. Jadi kita yang mencorakkan jalan kita, sama ada untuk masuk syurga atau masuk neraka Allah SWT. Satu orang ikut jalan Nabi untuk buat usaha agama, maka seluruh amal kebaikan akan datang kepada dia. Jadi untuk atas perkara itulah tuan-tuan milik Allah SWT, kita kena yakin sungguh-sungguh bahawasanya kemuliaan umat pada hari ini adalah dalam usaha agama. Allah SWT tak perlukan kita. Sekiranya seluruh daripada mula bayi akhir yang lahir zaman Nabi Adam sehinggalah bayi yang akan lahir sebelum kiamat, antara mereka manusia ke jin ke mereka, buat amal baikan seperti mana manusia terbaik di kalangan mereka, Allah SWT punya darjat sedikit pun tidak akan naik. Kemuliaan Allah pun tidak akan naik walaupun sedikit. Begitu juga sekiranya manusia zaman Nabi Adam sehinggalah bayi yang akan lahir sebelum kiamat, mereka buat amal keburukan seperti mana buruknya manusia di kalangan mereka, Allah SWT punya darjat sedikit pun tak akan turun. Kemuliaan Allah pun tak turun, tak terkesan. Allah tetap dengan kemuliaan dia, Allah tetap dengan kehormatan dia, tetap dengan dia punya khazanah Allah SWT. Jadi hari ini kita buat amal kebaikan, kita buat amal keburukan, natijah datang dari kita. Solat kita ni bagi natijah dari kita. Allah SWT tidak perlukan kita punya dakwah. Allah Ta'ala boleh jadikan burung hudhud sebagai asbab hidayat pada manusia. Allah Ta'ala boleh jadikan semut sebagai asbab hidayat. Allah Ta'ala boleh jadikan serigala sebagai hidayat. Bahkan Allah Ta'ala boleh jadikan berhala sebagai asbab hidayat. Jadi hari ini tuan-tuan milik Allah SWT ada satu kemuliaan yang besar bila mana Allah Ta'ala pilih saya dan tuan-tuan untuk jadikan asbab Allah Ta'ala nak sebarkan hidayat pada orang lain. Sedangkan Allah Ta'ala boleh kun fayakun, Allah Ta'ala boleh hidayat pada semua. Tuan-tuan mereka Allah SWT untuk asbab hidayat ni, Allah Ta'ala rela untuk lihat Nabi kekasih dia ni disusah payahkan oleh Allah SWT. Untuk pergi ke Taif tu bukan satu jalan yang mudah, jalan yang sangat susah. Tapi bila sampai ke Taif, apa keadaan Nabi SAW? Telah dilempar 9 km dengan batu sehingga berdarah-darah Nabi SAW. Dalam keadaan ni Allah SWT boleh lihat Nabi disusah payahkan untuk agama Allah SWT, untuk beritahu betapa susahnya agama, betapa nilainya agama. Tuan-tuan mereka Allah SWT dalam keadaan zaman Nabi SAW, agama disebarkan dalam keadaan tangisan, darah. Anak-anak mereka diyatim piatukan, isteri mereka dijandakan, bahkan diri mereka disiksa. Berapa ramai yang terkorban untuk agama Allah SWT. Tapi untuk umat pada hari ini, tuan-tuan mereka Allah SWT, ya Allah, kalau Nabi SAW lihat keadaan kita pada hari ini, bagaimana hati Nabi SAW? Sunnah-sunnah Nabi dicercakan, orang mudah-mudahkan perintah-perintah Allah SWT. Jadi tuan-tuan mereka Allah SWT, pada hari kiamat nanti, Nabi SAW akan bagi minum di Telaga Kausar. Dan Nabi SAW melihat, kenal umat dia ni melalui kesan-kesan wuduk yang ada daripada diri kita. Maka kesan-kesan wuduk ni akan keluarkan cahaya, dan seluruh umat ni akan bagi minum air Telaga Kausar. Tapi bila sampai pada satu orang, Jibril Aisyah akan tahan dia. Nabi SAW tanya, wahai Jibril, kenapa kamu tahan? Ini adalah kalangan umatku. Dia kata, benar ya Rasulullah. Tetapi bila mana keadaan umat ini sedang menderita, orang melalaikan sunnah, orang melalaikan perintah Allah SWT, sedikit kerut daripada dahi dia pun tidak ada. Maka apa yang Nabi SAW itu, orang macam ni, Nabi SAW telah hambat dia halau 3 kalinya. Satu kali jaraknya antara langit dan bumi. Tuan-tuan mereka Allah SWT, syafaat hanya ada pada Nabi SAW. Pertolongan hanya ada daripada Nabi SAW. Bila mana Nabi SAW sendiri yang halau kita, siapa lagi akan bantu kita? Jadi hari inilah tuan-tuan mereka Allah SWT, usaha dakwah yang kita buat ni usaha untuk selamatkan diri kita. Kita hari ni kita jumpa orang tidak datang pada agama, kita jumpa dia, kita ajak dia, wahai kawan, jom kita solat. Jom solat jom. Dia tak apa, kau pergi dulu. Jom kita tarik dia. Kau pergilah dulu, nanti aku pergi. Tuan-tuan mereka Allah SWT, dekat dunia ni boleh macam tu. Tapi di akhirat nanti, bila mana manusia dah lihat syurga Allah, bila manusia melihat neraka Allah, maka dia akan gerun gentar. Satu orang yang mana kehidupan dunia daripada mula dia lahir sampai akhir kehidupan dia penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada satu perkara yang dia nak pun tidak dapat, semua dia dapat.
maka dia hidup dengan keadaan kaya raya. Tidak ada satu pun dia punya rasa susah kehidupan dunia. Tapi bila dia tidak bawa ketaatan pada Allah, tidak bawa beriman pada Allah SWT, bila akhirat nanti Allah Ta'ala ambil, dia cilupkan dia seketika dalam neraka Allah Ta'ala tarik keluar, Allah Ta'ala tanya dia balik. Adakah kamu rasa apa-apa kebahagiaan waktu kehidupan kamu di dunia dahulu? Tidak, wahai Allah. Aku tidak rasakan walaupun sedikit kebahagiaan, bahkan semua sengsara. Sekejap mereka duduk dalam neraka Allah menghilangkan seluruh kehidupan dia yang penuh kebahagiaan. Begitu juga satu orang yang mana mula dia hidup dalam keadaan penuh dengan kesusah payahan. Tidak ada satu pun nikmat dunia dia rasa. Bahkan semua susah daripada mula lahir sampai akhir kehidupan dia. Tetapi bila mana dia buat iman yang betul pada Allah, Allah suka pada dia, Allah masuk dia sebentar dalam syurga Allah SWT, Allah keluarkan, Allah Ta'ala tanya, adakah kamu rasa apa-apa kesusahan waktu kehidupan kamu di dunia dahulu? Dia cakap, tak ya Allah. Tidak ada sedikit pun aku rasa susah, bahkan semuanya senang. Sebab apa? Sebab dia dah rasa syurga Allah SWT. Seketika badan syurga menghilangkan seluruh kesusah payahan dunia. Jadi ini tuan-tuan mereka Allah SWT. Usaha agama kita buat ni untuk selamatkan diri kita. Untuk selamatkan diri seluruh umat. Satu orang yang bawa manusia untuk cinta pada Allah, maka dia akan dapat cinta Allah. Seketika berdiri jannah Allah SWT lebih baik daripada solat 2 rakaat. Beribadat di hadapan Jatuh Aswad di malam Lailatul Qadar. Satu orang yang berada seketika jalan Allah SWT walaupun di antara 2 perahan susu, maka syurga wajib bagi dia. Allah. Setiap pahala amal kebaikan orang keluar dari Allah SWT ni digandakan 700,000 kali ganda. Bahkan bighairi hisab. Ini untuk atas perkara inilah tuan-tuan mereka Allah SWT. Ini kita kena pegang sungguh-sungguh. Usaha agama yang kita dapat ni. Walaupun kita tak mampu nak buat semua, kita jangan tinggalkan semua. Kita mampu ajak orang, kita ajak orang. Kita tak mampu nak keluar 4 bulan, 40 hari, kita bagi azam. Untuk atas perkara ni semua sedia insya-Allah. Jadi insya-Allah petang ni kita akan buat usaha ziarah. Jadi masjid sebelah tadi. Kita buat usaha ziarah. Pukul 6 suku insya-Allah. Kita akan berkumpul dekat masjid itu pukul 6 suku. Ada yang kata 6 suku insya-Allah. Kita akan kumpul kat masjid sana dan kita akan buat ziarah sampai pukul 7. Semua sedia insya-Allah.